Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dah sama-sama kita panjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Satunya dipanjatkan usaha kita. Kedua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk seketika di marahkan rumah Allah Subhanahu wa taala sampai menghayati beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan boleh menambah ilmu kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang besar, muslimin rahimahumullah, bila mana kita didedahkan, dihidangkan, disajikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makanan rohani kita. Rohani kita akan subur, akan segar bila mana disajikan, dihidangkan dengan firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jasmani kita segar, sihat, kuat bila mana kita makan, sarapan dan sebagainya. Pada hari yang mulia ini saya ingin memaparkan kepada tuan-tuan dan puan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu qala laqitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu fa'aradtu alaihi Hafsata faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar faqala sa'amzuhu fi amri falabistu layaliya thumma laqiyani faqala qad badali alla atazawwaja yawmi hadha falaqitu Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar fasamata Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu falam yarji ilayya syai'an فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري. Tuan dan puan, hadis yang agak panjang daripada Imam Bukhari rahmatullah alaihi telah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar disebut juga sebagai Ibnu Umar. Banyak kita dengar riwayat-riwayat bagaimana Abdullah bin Umar kehidupannya seorang yang wara', seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga kata ulama Abdullah bin Umar di antara sahabat-sahabat yang begitu teliti di dalam kehidupan dia, dan kehidupan Abdullah bin Umar mirip macam mana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di dalam satu peperangan, dalam satu perjalanan Abdullah bin Umar dengan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Abdullah bin Umar dia telah tundukkan kepada dia pada satu tempat. Lalu ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu tundukkan kepada kamu?
Jawab Ibnu Umar, sesungguhnya demikianlah berlaku semasa aku bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda masih aku ingat di mana di sini terdapat satu pokok, dahulunya dahannya rendah. Lalu baginda telah menundukkan kepala baginda, maka aku juga tunduk kepadaku. Aku masih lagi teringat bagaimana aku semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar, kata dia, cerita dia, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah. Sesungguhnya Umar, ayah aku, kata Abdullah bin Umar, kata dia, sesungguhnya ayah aku, yakni Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua di kalangan khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Khulafaur Rasyidin. Umar adalah khalifah yang kedua. Katanya Abdullah bin Umar, sesungguhnya ayah aku Umar bin Al-Khattab hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, ketika mana ta'ayyamat, menjandalah, bintuhu, anak perempuannya, Hafsah. Kita sedia maklum anak Sayyidina Umar bernama Hafsah, kakak kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyatakan ketika mana kakak aku menjanda, dan di sini disebut hina ta'ayyamat bintu Hafsah, ketika mana anak kepada Umar, maknanya kakak aku Hafsah, kakak aku menjanda. Tentang Hafsah, di mana Hafsah radhiyallahu ta'ala lahir 5 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabinya. Bahkan Hafsah di kota Mekah dahulunya telah berkahwin dengan Khunais bin Hazafah, dan Khunais di dalam peperangan Badar telah duka parah dan menyebabkan kewafatan dia, kematian dia pada tahun 3 Hijrah. Dan pada tahun itu bila mana wafatlah, meninggalnya Khunais bin Hazafah, suami kepada Hafsah, lalu menjandalah Hafsah hina ta'ayyamat bintu Hafsah, ketika mana menjandalah anak perempuannya, yakni kakak aku Hafsah. Qala, kata Umar cerita, laqitu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, kata Umar, aku telah berjumpa dengan Hadrat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aradtu alaihi Hafsah, maka akan Uthman, kata Umar, fa'aradtu alaihi, aku telah membentangkan alaihi kepada Uthman itu Hafsah, tentang Hafsah, anak perempuan aku. Faqultu, maka aku kata kepada Uthman, in syi'ta, wahai Uthman, in syi'ta, jika sebenarnya kamu mahu, ankahtuka Hafsah binti Umar, aku boleh kahwinkan kamu dengan anak perempuan aku Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Wahai Uthman, in syi'ta, katanya Umar, jika kamu mahu, in syi'ta, jika kamu ingin, ankahtuka Hafsah binti Umar, aku boleh kahwinkan kamu wahai Uthman Hafsah binti Umar dengan anak perempuan aku Hafsah binti Umar. Di sini sebahagian ulama menyatakan ketika ini Uthman bin Affan, kematian isterinya Uthman awalnya telah berkahwin dengan Ruqyah, anak perempuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Ruqyah telah wafat, meninggal, maka Uthman menduda seketika. Ketika mana Uthman menduda, maka Umar telah berjumpa dengan Uthman. Fa'aradtu alaihi Hafsah, lalu dibentangkan kepada Sayyidina Uthman, ya Uthman, wahai Uthman, in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar. Wahai Uthman, jika kamu mahu, aku akan kahwinkan kamu, aku bolehkan kahwinkan kamu dengan Hafsah binti Umar, anak perempuan aku. Faqala, maka Uthman menjawab, sa'anzuru fi amri, sa'anzuru fi amri, sa'anzuru, aku akan lihat fi amri, di dalam perkara ini.
Dalam bahasa yang lebih mudah, tunggulah dulu, tengoklah dulu. Sa'anzuru fi amri, wahai Umar, tengoklah dulu. Di sini Sayyidina Uthman tidak bagi kata putus, sama ada A ataupun B, sama ada putih ataupun hitam, sama ada no ataupun tidak no. Uthman sa'anzuru fi amri berkata, tengoklah dulu. Falabistu layaliya, maka kata Umar, aku telah tunggu layaliya, malam-malam yang panjang. Aku tunggu beberapa hari, beberapa malam, kata Umar. Falabistu layaliya, kok Uthman datang jumpa aku, bagi tahu hitam putih sama ada no ataupun tidak kepada anak perempuan aku. Kemudian katanya Abdullah bin Umar, apa yang berlaku? Umar menyatakan, summa laqiyani. Beberapa hari kemudian, kemudian laqiyani, Uthman datang jumpa aku. Faqala, maka berkatalah Uthman, ya Umar, wahai Umar, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Qad badali, sesungguhnya badali, aku belum bersedia alla atazawwaja yaumi hadza, untuk berkahwin buat masa ini. Dewasa ini nampaknya minta maaf, aku belum lagi bersedia. Masih lagi terumur, masih lagi sedih dengan kewafatan isteri aku, anak perempuan Nabi SAW yang bernama Ruqayyah. Jelas satu tindakan yang baik daripada Sayyidina Uthman. Dia bertanggungjawab. Satunya bila mana dia menyatakan tunggulah dulu, tengoklah dulu, maka Sayyidina Umar yang ternanti-nanti jawapan kelakuan yang elok daripada Uthman. Uthman bertanggungjawab, datang jumpa Umar, beritahu hitam putihnya, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza, wahai Umar, minta maaf, nampak gayanya alla atazawwaja, aku belum bersedia lagi, yaumi, untuk berkahwin pada hari ini, hadza, dewasa ini. Maka oleh Umar, falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Umar, bila mana Uthman dah bagi jawapan, belum bersedia, tidak mahu berkahwin lagi buat masa tersebut, falaqitu Abu Bakr As-Siddiq, maka kata Umar, aku telah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aku jumpa dengan Abu Bakar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam unggul. Abu Bakar semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam ketika mana baginda kering, sakit. Satu riwayat hampir 3-4 hari Abu Bakar pernah menjadi imam semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi makmum, Abu Bakar menjadi imam. Seorang yang agak kaya, seorang yang taat, seorang yang sensitif pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama Abu Bakar ganti nama disebut di dalam Al-Quran. Allah SWT pilih Sayyidina Abu Bakar untuk bersama-sama Nabi SAW di dalam hijrah baginda daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Abu Bakar merupakan khalifah yang pertama. Justru dengan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidina Abu Bakar, menarik perhatian Sayyidina Umar. Katanya Umar, falaqitu Abu Bakrin, maka aku telah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya sahabat yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Abu Bakar setahun selepas keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku kata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Abu Bakar, in syi'ta, jika kamu mahu, ankahtuka, aku boleh kahwinkan kamu, Hafsata binta Umar, dengan anak perempuan aku, Hafsah binti Umar. Wahai Abu Bakar, tawaran ataupun lamaran daripada si ayah Umar terhadap anak perempuannya Hafsah, in syi'ta, wahai Abu Bakar, keistimewaan, kelebihan
yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidina Abu Bakar telah menarik perhatian Sayyidina Umar untuk memilih Abu Bakar sebagai menantunya. Ketika mana anaknya menjadi janda dengan kematian suaminya di dalam peperangan Badar, satu riwayat, in syi'ta wahai Abu Bakar ankahtuka Hafsata binti Umar, aku boleh kahwinkan kamu dengan anak perempuan aku bernama Hafsah binti Umar. Muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang berlaku? Fasamata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu falam yarji ilayya syai'an. Kata Umar, fasamata, maka diamlah, fasamata, maka senyaplah Abu Bakrin oleh Sayyidina Abu Bakar, falam yarji ilayya syai'an, dan tidaklah Abu Bakar itu yarji, mengembalikan, menjawab ilayya kepadaku syai'an, satu pun. Bila mana aku tawar Abu Bakar terhadap anak perempuan aku, in syi'ta ankahtuka Hafsata binti Umar, wahai Abu Bakar, jika kamu mahu aku boleh kahwinkan kamu dengan anak perempuan aku. Apa yang berlaku? Kata Umar, fasamata Abu Bakr, maka diamlah Abu Bakar, falam yarji ilayya syai'an, langsung Abu Bakar tidak menjawab, senyap, sepatah pun tidak jawab. Falam yarji ilayya syai'an, falam yarji, dan tidaklah mengembalikan, raja'a yarji'u, mengembalikan ilayya kepadaku, kata Umar, syai'an, sepatah pun, ya ataupun tidak, hitam ataupun putih, langsung tidak dijawab. Fasamata Abu Bakrin, Abu Bakar diam, langsung tidak memberi jawapan, reaksinya. Sehingga kata Umar, fakuntu aujada alaihi minni ala Uthman, fakuntu, dan adalah aku, aujada, aku agak terkilan, alaihi, di atas tingkah laku Abu Bakar, minni, terhadap aku, ala Uthman, lebih daripada Uthman. Bila mana aku offer, tawarkan anak aku kepada Uthman, wahai Uthman, in syi'ta ankahtuka Hafsata binti Umar, wahai Uthman, sebelum ini aku tawarkan anak aku, wahai Uthman, jika kamu mahu aku boleh kahwinkan anak aku Hafsah binti Umar. Uthman jawab juga sepatah. Faqala, jawab Uthman, sa'anzuru fi amri, tengoklah dulu. Jawapan diberikan walaupun tidak ada kata putus, putih ataupun hitam, katakan tidak, maknanya bagi juga jawapan. Wallahu a'lam. Kita pergi seketika insya-Allah. Kita buka dalam waktu azan zuhur dan kita akan sambung selepas pada azan zuhur. Wallahu a'lam.
Kata Umar, fasamata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu falam yarji ilayya syai'an. Kata Umar, bila mana aku bentangkan tentang Hafsah, wahai Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar, wahai Abu Bakar, jika kamu mahu, aku boleh bentangkan, aku boleh kahwinkan dengan anak perempuan aku, Hafsah binti Umar. Maka apa yang berlaku? Fasamata Abu Bakrin, maka senyaplah, diamlah oleh Abu Bakar. Kata Umar, falam yarji ilayya syai'an, langsung Sayyidina Abu Bakar tidak mengembalikan jawapan, diam sediam-diamnya. Sehingga kata Umar di dalam hadis ini, fakuntu aujada alaihi minni ala Uthman, gelagak kelakuan apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar agak terkilan, agak terasa oleh hati aku. Aujada alaihi minni, terasa oleh aku, ala Uthman, terhadap Uthman. Sayyidina Uthman, sebelum ini aku bentangkan tentang Hafsah, wahai Uthman, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Uthman jawab juga sepatutnya, sa'anzuru fi amri, tengoklah dulu. Kemudian aku tunggu beberapa hari, beberapa malam. Kemudian kata Umar, laqiyani Uthman, Uthman datang jumpaku, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza, minta maaf wahai Umar, nampak gayanya aku belum bersedia untuk berkahwin buat masa ini. Kesedihan kenapa Uthman, kewafatan isterinya, anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Ruqayyah. Tetapi Abu Bakar langsung tidak menjawab akan pertanyaan aku. Pun begitu kata Umar, falabistu layaliya, aku masih lagi berharap sesuatu jawapan daripada Abu Bakar. Falabistu layaliya, maka aku telah tunggu layaliya, beberapa malam, beberapa hari. Beberapa hari aku tunggu jawapan daripada Abu Bakar. Kukul insya-Allah dia akan datang bagi jawapan, hitam ataupun putih, A ataupun B, no ataupun tidak. Akhir sekali kata Umar, summa khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuklah meminang akan anak perempuan aku oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ankahtuha iyyahu, seorang Rasul Allah, ketua anbiya, penutup nabi-nabi, datang meminang, datang melamar anak aku. Aku bentangkan anak aku Hafsah kepada Uthman. Uthman belum sedia lagi. Aku bentangkan anak aku kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum bagi jawapan. Aku tunggu beberapa hari, beberapa malam. Akhir sekali kata Umar, summa khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk meminang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan anak perempuan aku. Maka aku terus fa ankahtuha iyyahu, maka aku telah mengahwinkan ankahtuha, anak aku Hafsah, iyyahu, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak mengimpikan sesuatu yang baik, seorang Rasul Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, datang untuk meminang anak aku adalah mertua kepada penghulu para anbiya, ketua nabi-nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, amat mengembirakan aku. Maka fa ankahtuha iyyahu, tanpa aku fikir panjang kata Umar, aku telah mengahwinkan anak aku Hafsah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kemudian selepas 2-3 hari, falaqiyani Abu Bakrin, maka datanglah jumpaku oleh Abu Bakar. Selepas baginda sallallahu alaihi wasallam selamat melangsungkan perkahwinan dengan Hafsah binti Umar. Kemudian katanya Umar, selepas beberapa hari, falaqiyani Abu Bakrin, Abu Bakar datang jumpa aku. Faqala, maka kata Abu Bakar, ya Umar, wahai Umar, la'allaka wajadta alayya hina 'aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an. Wahai Umar, nampak gayanya mungkin wajadta, mungkin kamu dapati alayya, terhadap aku, mungkin kamu ada perasaan tidak senang hati alayya, ke atas aku, reaksi aku, gelagat aku. Bila hina 'aradta alayya Hafsata, ketika mana kamu bentangkan kepadaku tentang anak perempuan Hafsah,
falam arji ilaika syai'an, dan langsung aku tidak bagi jawapan untuk kamu, no ataupun tidak. Kamu rasa hati ke wahai Umar? Minggu lepas kamu bentangkan Hafsah kepada aku untuk berkahwin dengan anak perempuan kamu, aku langsung tidak bagi jawapan. Kamu rasa hati ke? La'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an. Fakultu, maka kata Umar, aku kata, fakultu, na'am, memang pun aku amat terasa hati dengan kelakuan kamu, reaksi kamu, gelagat kamu yang langsung tidak bagi jawapan. Jawab Abu Bakar, wahai Umar, dengar sini. Fa innahu lam yamna'ni, wahai Umar, fa innahu sesungguhnya lam yamna'ni, tidaklah menegur aku, an arji'a ilaika, untuk aku mengembalikan jawapan kepada kamu. Memang aku nak jawab pun, nak kata A ke B ke, tetapi sesuatu yang menegur aku, fa innahu lam yamna'ni, sesungguhnya tidaklah menegur aku, an arji'a, untuk mengembalikan jawapan ilaika kepada kamu, fima aradta alayya, ketika mana kamu membentangkan ke atas aku tentang Hafsah, illa, kecuali benda perkara yang mana menghalang aku ialah anni kuntu alimtu, telah masuk di dalam cuping telinga aku dah tahu. Kenapa? Alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakarha, bahwasanya baginda telah menyebut perkara ini kepadaku, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam zakarha, telah menyebut keinginan baginda untuk mendapatkan Hafsah. Ketika mana Hafsah menjanda, wafatnya, matinya suaminya bernama Khunais bin Hadzafah di dalam peperangan Badar, baginda datang jumpa aku, bagi tahu sepatah dua, wahai Abu Bakar, aku ada keinginan untuk mengahwini Hafsah binti Umar, dan masuk dalam cuping telinga aku keinginan baginda untuk mengahwini Hafsah anak kamu, wahai Umar. Dan bila mana kamu membentangkan pada aku tentang Hafsah supaya aku berkahwin dengan anak perempuan kamu, aku agak serba salah. Lalu aku diam. Fasamata Abu Bakrin, aku diam. Kenapa? Falam aku liufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan langsung aku tidak membuka rahsia baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku boleh bagi tahu, wahai Umar, baginda berhasrat kahwin dengan anak kamu. Boleh. Satu, yang keduanya aku juga boleh. Kenapa? Kamu membentangkan anak kamu pada aku. Di atas kaedah macam patah dah patah, siapa cepat dia dapat. Maknanya kamu offer kepada aku sahut, aku menjawab, aku terima lamaran, itu hak aku. Baginda diketepikan. Tetapi falam aku liufsya, sekali-kali aku tidak membongkar sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rahsia yang baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu aku. Kenapa baginda ada keinginan? Aku takut-takut bila mana aku berkahwin dengan anak kamu, terasa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana terasa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sebanyak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, akan murkai aku dan sebagainya. Justru aku tertunggu-tunggu, sehingga kata Abu Bakar, walau tarakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kata Abu Bakar tarakaha, baginda meninggalkan hasrat baginda, mungkin baginda datang pada aku, wahai Abu Bakar, kalau kamu nak kepada Hafsah, bolehlah katakan keizinan laku hijab daripada baginda, la qabiltuha, pasti aku orang yang pertama untuk mengahwini anak perempuan kamu. Rawahul Bukhari, hadis daripada Imam Bukhari rahmatullah. Tuan-tuan rahmatullah, di dalam hadis yang agak panjang ini jelas, satunya ialah bagaimana Sayyidina Abu Bakar amat-amat menjaga rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang keduanya bagaimana Sayyidina Umar amat prihatin terhadap, maknanya di dalam mencari calon menantunya. Satunya dibentangkan anaknya kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, sehingga ketika ini Sayyidina Osman di dalam keadaan yang sedih berkahwin dengan anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Dan jelas bila mana Sayyidina Osman menolak terhadap Hafsah binti Umar, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjodohkan Osman dengan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummi Kalsum. Sayyidina Osman tu ada perempuan yang disebut juga sebagai Nurain, dua cahaya. Kenapa? Satu-satunya sahabat yang mengahwini dua orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Ruqayyah, wafatnya Ruqayyah, Sayyidina Osman mengahwini Ummi Kalsum.
Satu, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini Hafsah, yang sebelum ini telah berkahwin dengan Hunayf bin Hadzafah. Hafsah merupakan isteri baginda SAW yang ketiga. Pertama Khadijah, kedua Sa'udah, ketiga Aisyah, empat Hafsah binti Umar, lima Zainab bin Khuzaimah, enam Ummi Salmah bin Abu Umayyah, tujuh Zainab binti Jash, lapan Juwairiyah binti Haris, 9 Ummi Habibah bin Sufyan, 10 Sufiyah bin Huyai, ke-11 ialah Maimunah bin Haris. Itulah di antara bilangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu, serta yang besar di mana Sayyidina Abu Bakar menunjukkan contoh yang terbaik. Ingin saya sebutkan satu cerita yang pendek tuan dan puan-puan, bagaimana lamaran berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Salman. Salman ada keinginan untuk mengahwini anak seorang sahabat. Lalu dipanggil kawannya, si A lah katakan, wahai A, kamulah orang yang aku amat mengharap segala-galanya. Dalam keadaan aku susah, kamulah tempat rujukan aku. Aku ingin minta tolong kamu, wahai A. Kata A, memanglah kita member terbaik, best friend, aku boleh tolong kamu. Katanya Salman, wahai A, seorang sahabat, aku nak kamu melamar anak si B bagi pihak aku. Never mind, tak jadi masalah, don't worry. Petangnya A bersama dengan sahabat-sahabat yang lain datang rumah si B untuk melamar anak perempuan B kepada Salman. Pergilah mereka 3-4 orang rumah si B, dibentangkan, wahai si B, wahai Tuan Haji, wahai Puan Cik, wahai sahabat, saya adalah wakil daripada Salman untuk melamar anak Puan Cik. Tujuan kami datang. Katanya B, seorang sahabat, wahai A, siapa Salman? Si Fulan bin si Fulan. Oh, saya mengenalinya. Tak apalah, kami akan mesyuarat seketika. B, seorang sahabat, mesyuarat dengan isterinya dan anaknya. Mesyuarat 20 minit kemudian lebih kurang, keluarlah B daripada rumah dia di beranda. Wahai A, kami telah buat keputusan, jika Salman ingin mengahwini anak perempuan kami, minta maaf, kami belum sedia. Tetapi jika dengan kamu, wahai A, kami sedia menerimanya. A kata, wahai Pak Cik, wahai B, bukan saya nak kahwin. Saya datang ni wakil kepada Salman. Saya datang sini, saya adalah wakil. Salman ingin mengahwini anak perempuan Pak Cik B. Katanya B, memang saya tahu. Tetapi jika dengan Salman sebagai menantu saya berkahwin dengan anak perempuan saya, minta maaf, kami belum sedia. Tapi dengan kamu A, kami sedia menerimanya. Lalu A tanya member dia, Ali lebih, bukan nama sebenar, Ali, macam mana cerita? Kata Ali, bismillah. Yang sebelah kiri pula bagaimana? B tawar anak dia. Subhanallah. Bagaimana yang ketiga? Inna lillah, aku takut sesuatu yang berlaku. Mereka akan cerita A berkahwin dengan anak perempuan B. Mula-mula adakah kita nak bertunang? Tidak. Kahwin terus. Minta maaf, tak hadiri kursus perkahwinan lagi. Tak apa, itu bukan jadi masalah. Tok, di mana qadinya, itu tak jadi masalah. Yang pentingnya akad nikah. Aku adalah walinya, saksi pun ada, akad nikah terus. Lalu mereka akan cerita, B telah mengahwini anak perempuannya dengan A, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya A dan beberapa seorang sahabat yang semalamnya pergi rumah B datang berjumpa dengan Salman. Kata Salman, wahai A, bagi sedikit laporan apa yang berlaku semalamnya. Bagaimana? Aku pun nak dengar juga cerita kamu jumpa dengan B, melamar bagi pihak aku. Adakah berjalan lancar? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Sebelum itu, wahai Salman, kata A, aku minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak.
Katanya Salman, tidak, aku sepatutnya minta maaf dengan kamu, gunakan masa kamu. Kamu bersusah payah untuk melamar anak B untuk aku. Kamu telah berkorban banyak untuk aku. Katanya, tidak wahai Salman, dengar dulu aku nak cakap. Kamu boleh tanya member-member kita yang lain. Semalam aku pergi bersama dengan 3 orang kawan-kawan kita yang lain, rumah B, seorang sahabat, membentangkan keinginan kamu untuk mengahwini anak perempuan B. Ya. Lepas tu apa cerita? Kami makan dan sebagainya. B mesyuarat dengan keluarga dia, anak isteri dia. Lalu dia keluar, dia bagi tahu, minta maaf jika dengan kamu dia tidak berapa sedia, tapi dengan aku dia sedia. Lepas tu mesyuarat punya mesyuarat, aku pun menerimanya. Kamu terima? Ya. Lepas tu kamu bertunang? Tidak, bukan setakat bertunang, aku terus mengahwininya. Jadi anak B isteri kamu lah. Ya. Tuan dan puan-puan, bagaimana reaksi Salman? Kalaulah kita berada di tempat Salman, bagaimana reaksi kita terhadap A, best friend kita, kawan kita yang kita pilih dia untuk melamar bagi tahap kita? Kalau saya lah minta maaf, begini ke seorang sahabat yang terbaik, kamu buat zalim kepada aku, dulu kamulah best friendnya, kini kamulah musuh aku yang utama. Harapkan padi, harapkan pagar makan padi, mungkin kita akan maki hamun. I hate you forever, mungkin itu kata-kata kita. Tetapi apa kata Salman, tuan-tuan perempuan? Wahai B, wahai A, minta maaf banyak-banyak, minta maafkan banyak-banyak. Kenapa? Aku seolah-olah maknanya ingin melamar bakal isteri kamu. Ketentuan daripada Allah Ta'ala telah memutuskan anak si B adalah isteri kamu. Minta maaf banyak-banyak. Katanya B, tidak, aku berterima kasih kerana kamu. Jikalau kamu tidak pilih aku juga tidak boleh mengahwini anak perempuan si B. Tuan dan perempuan, tengok bagaimana sikap terbuka yang ada pada Salman. Sahabat-sahabat Nabi SAW, dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT pilih kita menjadi hamba-hamba yang sempurna, dan kita menyimpan rahsia-rahsia kawan-kawan kita lebih dari bagaimana Sayyidina Abu Bakar menyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asinna 'aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah